Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas online UPKK. Okay, walaupun UPKK dibatalkan pada tahun ni, so kita buat juga kelas untuk minggu ni. Okay, so kita nak ulang kaji untuk hari ni subjek sirah tahun 4. So ada pelajar-pelajar tahun 4 di sini. Hai. Okay, so malam ni kita nak mengulang kaji tajuk sirah pembukaan kota Mekah. So semua dah bersedia? Jadi kalau dah bersedia, mari sama-sama kita buka kelas kita pada malam ini dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Okey. So jadi hari ni kita nak sambung tajuk sirah pembukaan kota Mekah. Ingat lagi tak minggu lepas kita dah ulang kaji tentang perjanjian apa? Perjanjian Hudaibiyah. So daripada rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah itu bersambunglah dengan peristiwa pembukaan kota Mekah ni. Okey. So kita nak mulakan kita nak ingat balik apa perjanjian Hudaibiyah. Okey, yang lepas. Okey, perjanjian Hudaibiyah yang lepas, dalam perjanjian Hudaibiyah, musyrikin Mekah telah membuat perjanjian dengan orang Islam, kan? Membuat perjanjian dengan orang Islam. Perjanjian dia apa? Antara perjanjian dia ialah tidak membuat perjanjian dengan kaum lain ataupun kabilah lain untuk membunuh ataupun bersepakat buat perjanjian dengan kaum lain bersepakat untuk berperang ataupun membunuh orang lain. Itu dalam perjanjian Hudaibiyah. Tapi adakah musyrikin Mekah mengikut ataupun adakah mereka betul-betul menepati janji perjanjian Hudaibiyah tu? Soalan dia. So, nak tahu dia orang ni ikut ke tak ikut isi perjanjian Hudaibiyah tu, so kita kena sambung dengan pembukaan kota Mekah. Okey, hai semua yang baru menonton. Saya adalah Ustazah Anis Marihah, merupakan guru UPKK di Hati Murni Setiawangsa. Hati Murni merupakan sekolah Islam kafar swasta. InsyaAllah doakan kafar kami menjadi kafar terbaik swasta di Kuala Lumpur. Amin. Okey, so hari ni kita nak sambung, okey, semua bersama dengan Ustaz Anis. Kita nak sambung hari ni subjek sirah. Okey, subjek sirah. Sirah ni adalah sejarah, okey, sejarah Nabi Muhammad dan orang Islam yang terdahulu. So hari ni kita nak sambung pembukaan kota Mekah selepas kita dah mempelajari ataupun kita dah ulang kaji tentang perjanjian Hudaibiyah yang lepas. Okey. So hari ni pembukaan kota Mekah kita nak mulakan dengan kita tengok kronologi pembukaan kota Mekah. Okey, boleh tengok di skrin. Okey. Kronologi pembukaan kota Mekah, okey. Okey. So kita akan mula dengan yang pertama dengan tarikh ya. Tarikh pembukaan kota Mekah, tarikhnya berlaku pada 10 Ramadan. Dekat situ tulis Ramadan. Okey, 10 Ramadan. Ni tak lama lagi, dalam 2 hari lagi kita nak menyambut Ramadan. Ramadan tiba. Okey, so pembukaan kota Mekah ini berlaku pada bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan. Berapa Ramadan? 10 Ramadan. Tahun ke-8 Hijrah. Okey, perjanjian Hudaibiyah hari itu berlaku pada bila? Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada 6 apa? 6 Hijrah.
Okey, perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. So, dalam perjanjian tu, Nabi kata 10 tahun tak boleh ada peperangan. Kena buat gencatan senjata. Maknanya senjata tu simpan. Tak payah bawa keluar untuk bunuh orang. Tak payah berperang. 10 tahun. So tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-8 Hijrah. Berlaku sesuatu yang telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. 10 tahun. Tapi tak sampai pun lagi 10 tahun. Maknanya baru 2 tahun dah tak tahan. Orang musyrikin Quraisy ni dah tak tahan dah nak berbunuh-bunuhan. So, tahun ke-8 Hijrah, berlaku satu peristiwa, iaitu pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah ni berlaku peristiwa Bani Bakar. Tahun ni Bani Bakar ni dibantu oleh orang musyrikin Mekah ni dibantu oleh Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Maknanya musyrikin Mekah ni berkomplot dengan Bani Bakar. Bani Bakar. Kan Nabi dah pesan dalam perjanjian Hudaibiyah, dia orang boleh buat perjanjian apa-apa je dengan bani-bani lain ataupun kabilah-kabilah lain. Contoh termasuklah kalau dia nak buat perjanjian dengan Bani Bakar ni kan, nak buat perjanjian tentang hal-hal lain selain daripada peperangan, tak ada masalah. Itu tidak melanggar perjanjian Hudaibiyah. Tetapi apa yang mereka buat dalam pembukaan kota Mekah ni, sebelum pembukaan kota Mekah ni, diorang musyrikin Mekah ni telah bersama dengan Bani Bakar, menyerang Bani Khuza'ah. Tengok kronologi tu. Dia menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni duduk di bawah naungan Rasulullah SAW. Maknanya SAW. Maknanya Bani Bakar ni duduk di bawah pemeliharaan, jagaan. Kan? So kaum Bani Khuza'ah ni duduk di bawah penjagaan Rasulullah. So bila Nabi Muhammad SAW dapat tahu 20 orang terkorban dalam peperangan di antara musyrikin Mekah yang dibantu oleh Bani Bakar telah berperang dengan Bani Khuza'ah, diorang telah menyerang. Menyerang tu macam peperangan lah bagi kalau dulu kalau menyerang tu bukan menyerang sikit-sikit, dia perang terus. Dulu kan. So diorang telah membuat peperangan, yang telah mengorbankan 20 orang Bani Khuza'ah. Penduduk Khuza'ah ni jadi 20 orang ni mati, terbunuh. So penduduk Bani Khuza'ah pun report, buat laporan kepada Rasulullah. Kata musyrikin Mekah yang buat perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi dulu tu telah bersepakat dengan Bani Bakar untuk membunuh penduduk Bani Khuza'ah. So apa jadi? Rasulullah marah. Sebab apa? Kan Ustazah dah cakap hari tu, siapa yang melanggar perjanjian Hudaibiyah? Sudah tentulah musyrikin Mekah. Nabi Muhammad dan orang Islam tidak akan memungkiri janji, tidak akan melanggar perjanjian. So musyrikin Mekah lah yang melanggar perjanjian Hudaibiyah dengan berperang, memerangi ataupun membunuh, mengangkat senjata pada tahun ke-8 Hijrah, dan dia telah menyerang penduduk Bani Khuza'ah sampai terbunuh, 20 orang terbunuh. So Nabi Muhammad SAW sangat marah. Bila sangat marah, Nabi bagi tahu dekat orang musyrikin Mekah dan Bani Makkah, musyrikin Mekah ni bagi tahu dekat musyrikin Mekah Quraisy ni, Yahudi Quraisy ni, Nabi bagi tiga syarat. 3 syarat ataupun 3 tuntutan kepada musyrikin Mekah untuk ni lah, tarik balik dia orang punya
kiranya Nabi bagi peluang lagi. Buat pilihan. Okey, sama ada yang pertama, batalkan perjanjian dengan Bani Bakar. Maknanya tadi dah bersekongkol kan, dah buat perjanjian dengan Bani Bakar. So diorang kena batalkan perjanjian diorang musyrikin Mekah ni dengan Bani Bakar. Yang kedua, maknanya diorang bila batalkan perjanjian dengan Bani Bakar, diorang ni kena kembalilah ikut arahan Nabi kan, ikut dalam perjanjian tu. Yang kedua, terbatal perjanjian Hudaibiyah dan perang. Bila dah terbatalnya perjanjian Hudaibiyah, berperang dengan orang Islam. Tu yang kedua. Yang ketiga, diorang kena bayar diah, iaitu pampasan. Diah ni pampasan. Maksudnya diorang kena bayar diah pampasan kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. So, awak rasa? Awak rasa siapa? Apa yang diorang pilih? Musyrikin Mekah ni keras kepala ya. Okay? Sangat keras kepala, sangat degil. So, diorang pilih yang kedua. Apa yang kedua tadi? Iaitu yang kedua tadi apa? Bila diorang dah langgar perjanjian, diorang nak yang kedua, diorang pilih yang kedua. Yang kedua itu apa? Terbatalnya perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam. Okey? Jadi musyrikin Mekah pilih untuk berperang dan melanggar perjanjian Hudaibiyah. Ingat tu? Dia pilih yang kedua. Okey? Dia tak nak batalkan perjanjian dengan Bani Bakar. Dia tak nak bayar diah, tak nak bayar pampasan kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Jadi dia nak berperang dengan orang Islam. Belagak. Orang musyrikin Quraisy ni belagak, okey? Okey, jadi Nabi pun mengerah 10,000 tentera Islam. Okey? 10,000 tentera Islam. Okey, tentera Islam dah makin ramai. Orang Islam dah makin ramai. Semenjak perjanjian Hudaibiyah tu dah ramai orang Mekah join Nabi masuk Islam. Okey? Okey, dan masa tu seramai 10,000 orang mendirikan kemah di Damar. Okey? Damaruz Zahran. Damaruz Zahran. Damaruz Zahran ni nama tempat. Okey? Di Damaruz di Maruz Zahran. Okey? Di Maruz Zahran. Okey? Diorang dirikan kemah dan diorang nyalakan api. Okey, unggun api yang besar untuk menakut-nakutkan tentera musyrikin Mekah. Okey, bila Abu Sufyan nampak unggun api yang besar, itu adalah amaran bahawa kali ni memang perang daripada orang Islam sangat dahsyat. So Abu Sufyan pun Abu Sufyan pun dengan dengan dakwah daripada Abbas bin Abdul Muttalib, okay? Bapa saudara Nabi. Abbas pun ajak dakwah, ajak Abu Sufyan masuklah Islam, sertailah Islam. Apa yang kau dapat dengan musyrikin Mekah, kan? So Abu Sufyan ni pun menyertai Islam. Okay? Dalam pembukaan kota Mekah ni, Abu Sufyan dah pun menyertai Islam. Abu Sufyan kan sebelum ni menjadi ketua tentera kafir Quraisy. So dalam pembukaan kota Mekah ni, Abu Sufyan dah tak bersama dengan kafir Quraisy. Abu Sufyan dah pun masuk ke dalam tentera Islam. Termasuklah Khalid al-Walid. Khalid al-Walid. Okey. So, bila dah pasang api bagi takut-takutkan orang musyrikin Mekah. Okey, kronologi dia apa? Okey. 10,000 tentera Islam bermalam di Maruz Zahran. Okey, bersedia untuk berperang dengan kaum musyrikin. Okey, lepas tu tentera Islam beroleh kemenangan. Macam mana? Okey. Masa nak perang. Okey, masa nak perang. Nabi Muhammad SAW bagi 3 juga. Okey. 3 benda. Okey, ni strategi. Okey, kita tengok. Okey, kita masuk kepada strategi. Okey. Kita masuk kepada strategi. Taktik yang pertama tadi. Okey. Yang pertama, menyalakan unggun api yang besar untuk menakut-nakutkan
tentera musyrikin Mekah. Okay, bila unggun api besar, unggun api tu bila nak menyalakan dia besar, dia perlukan orang yang ramai untuk kumpul unggun api tu. Bila besar, maknanya tentera yang menyertai Islam kali ni adalah jumlah yang besar. Maknanya berapa orang? 10,000 orang. Okay, tentera Islam tak pernah seramai 10,000 orang. Itu yang paling ramai tu. Okay, lepas tu Nabi Muhammad arahkan buat kepungan di kota Mekah daripada 4 arah. Okay, utara, selatan, timur dan barat daya. Okay, dirikan kemah di Maru Zahran. Okay, nyalakan unggun api. Okay, yang ketiga, strategi Nabi, tawaran keselamatan. Tadi dah bagi 3 benda untuk rundingan. Okay, tapi dia orang pilih untuk berperang. Okay, so Nabi bagi apa pula? Tawaran lagi. Tawaran keselamatan. Okay, Nabi bagi tahu, wahai orang musyrikin Quraisy, jika kamu berlindung di rumah Abu Sufyan, kamu berlindung di masjid, dan kamu berlindung di rumah kamu sendiri. Maknanya bila berlindung, maknanya dia orang takkan keluar menyertai tentera kafir Quraisy untuk berperang. Tu strategi dia. Maknanya Nabi bagi tawaran, ni bagi amaran lah. Tawaran ni macam amaran lah. Okay, yang pertama, kalau dia orang duduk berlindung di dalam rumah Abu Sufyan, dia orang akan selamat. Kalau dia orang berlindung di masjid, dia orang akan selamat. Dan siapa yang berlindung, maknanya duduk di dalam rumah masing-masing, pun akan selamat. Maknanya Nabi Muhammad dan tentera Islam takkan kacau 3 tempat ni. Okay, so dah berkurang dah tentera musyrikin Quraisy bila dah berlindung di 3 tempat tu. So siapa yang tak nak berlindung tu, dia akan berperanglah dengan orang Islam. Okay, kita tengok. Okay, yang ni tadi 3 tawaran. Okay, nak bayar diet ke papasan, ataupun nak membatalkan perjanjian dengan Bani Bakar, ataupun nak berperang dengan tentera Islam. Jadi diorang pilih apa tadi? Untuk berperang. Okay, next kita pergi ke faktor-faktor. Okay, sebelum kita nak pergi ke faktor-faktor kejayaan kota Mekah, kita tengok apa pula tindakan Rasulullah. Okay, tadi kita dah masuk kat bahagian Abu Sufyan dah masuk Islam. Okay, dan Nabi dah bagi 3 syarat ataupun 3 tawaran keselamatan. Okay, jadi yang lain tu yang tak ikut tawaran Nabi tu, dia orang pun berhadapan dengan peperangan bersama orang Islam. Okay, strategi Nabi buat macam tu sebab apa? Nak mengurangkan pertumpahan darah dalam peperangan ni. Tapi berlaku juga sedikit pertempuran, okay, di selatan Mekah. Maka ada yang terbunuh. Okay, 2 tentera Islam yang terbunuh dan 13 tentera musyrikin Mekah yang terbunuh. Bila buat tawaran keselamatan, rundingan lagi. Sebab apa? Sebab Nabi tak nak dah ada pertumpahan darah dalam peperangan kali ni, pembukaan kota Mekah ni. Sebab kalau boleh tak nak berperang, dah buat perjanjian kan. Tapi ada juga berlaku pertempuran. Jadi 2 orang tentera Islam terbunuh dan 13 orang tentera kafir musyrikin terbunuh. Okey, bila dah berlaku macam tu, maknanya orang Islam pun berjaya. Bila orang Islam berjaya, orang Islam dapat memasuki kota Mekah. Okay, maknanya kejayaan orang Islam adalah bila dah menang dalam pertempuran tadi. Okay, dah bagi amaran, dah buat tawaran. So tentera Islam menang dalam pertempuran yang tak ada pertumpahan darah sangat tu. Okay, jadi orang Nabi dengan orang Islam dapat menawan kota Mekah. Okay, inilah berlakunya, masa inilah berlakunya pembukaan kota Mekah. Okay, bila Nabi dah dapat masuk ke kota Mekah, apa tindakan Nabi? Apa tindakan Rasulullah? Okay, yang pertama, pada 10 Ramadan tu, tahun yang sama, kaum muslimin berjaya masuk dalam kota Mekah. So, yang pertama sekali tindakan Nabi,
Yang pertama, Nabi dan orang Islam, okey, memusnahkan 360 patung berhala. Okey, 360 patung berhala berada di mana? Di sekeliling Kaabah. Banyak 360. Ada kecil, ada besar kan? So 360 berhala tu dimusnahkan. First kali bila dah masuk Mekah, Nabi Muhammad dan orang Islam musnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah, di dalam Kaabah. Okey. Yang kedua, Nabi dan orang Islam melakukan tawaf di Kaabah dan menunaikan solat sunat. Okey. Melakukan tawaf di Kaabah dan menunaikan solat di makam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Okey. Bila dah masuk tu dah musnahkan berhala, dah buat tawaf di Kaabah, solat sunat di makam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Lepas tu Nabi mengarahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Kaabah. Maknanya naik kat bumbung Kaabah. Okey. Bilal pun melaungkan azan. Okey. Bilal bin Rabah dah melaungkan azan di mana? Di Mekah. First kali Bilal bin Rabah dah mengalunkan azan di Madinah. So ni kat Mekah pula. Okey, masuk kota Mekah. Lepas dah buat tawaf, dah musnahkan berhala, Nabi mengarahkan Bilal bin Rabah mengalunkan azan. Okey, melaungkan azan. Okey, yang keempat, Nabi menyampaikan khutbah pertama kepada penduduk Mekah. Okey, khutbah pertama kepada penduduk Mekah. Dan yang terakhir, Nabi mengisytiharkan pengampunan kepada semua penduduk Mekah. Yang mana yang ikut arahan tu, penduduk Mekah yang ikut arahan Nabi tu, yang duduk dekat, yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan, yang berlindung dalam rumah sendiri, yang berlindung dalam masjid. Okey, dia orang datang di hadapan Kaabah dan dengar khutbah pertama Nabi Muhammad ketika pembukaan kota Mekah. Okey. Faktor-faktor kejayaan kota Mekah. Apa faktor dia? Okey, yang pertama, tentera. Mempunyai 4 pasukan tadi di utara, selatan, timur dan barat daya. Okey, mempunyai tentera yang handal. Tentera Islam seramai 10,000 orang. Tapi tak nak ada pertumpahan darah yang banyak. Nabi buat tawaran yang 3 tadi kan? Yang berlindung di rumah Abu Sufyan, berlindung di masjid dan berlindung di rumah sendiri. Okey, yang keempat, semangat ketakwaan. Maknanya orang Islam dah semakin ramai, semakin kuat iman dia, semakin takut kepada Allah, ketakwaan tu semakin menebal. Itu adalah faktor kejayaan orang Islam menakluki kota Mekah. Okey, seterusnya faktor pembukaan kota Mekah. Okey. Faktor yang pertama, okey, kejayaan pembukaan kota Mekah yang pertama. Okey, Arab Quraisy. Okey, ni faktor dia. Kenapa terjadinya pembukaan kota Mekah ni? Yang pertama, Arab Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, strategi jangka panjang untuk mengukuhkan kerajaan Islam. Strategi dia tadi apa? Tak nak banyak pertumbahan darah. Sebab itulah Nabi buat tawaran, buat tawaran keselamatan, tawaran pengampunan kan. Okey, yang ketiga, penyebaran syiar Islam dapat dilakukan dengan bebas tanpa sekatan. Bila Nabi Muhammad SAW dan tentera Islam dah menakluki kota Mekah, maknanya syiar Islam itu akan semakin berkembang. Lepas tu, lepas pembukaan kota Mekah ni, Islam dah lebih bebas untuk melakukan ibadah dan penyebaran Islam di kota Mekah. Sebelum ni tak boleh. Okey, yang keempat, menyingkirkan segala gangguan Arab Quraisy dan amalan jahiliah. Maknanya tadi apa? Bila Nabi dapat masuk ke kota Mekah, Nabi dah hapuskan semua berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah dan di dalam Kaabah. Okey. Apa lagi strategi kejayaan pembukaan kota Mekah? Strategi Rasulullah ni, strategi dia sangat bijak dan cekap. Kan? Strategi Nabi kali ni sangat bijak dan cekap. Semangat jihad. Tadi itulah penyebar strategi jangka panjang. Menunjukkan kerajaan ni semakin kukuh. Okey. Keislaman pembesar Quraisy iaitu Khalid al-Walid, Abu Sufyan. Dan ramai penduduk Islam yang tertarik
penduduk Mekah yang tertarik dengan Islam. Okey. Dan yang terakhir, kesan. Kesan daripada pembukaan kota Mekah ni. Apa kesannya? Yang pertama, Tanah Haram Mekah, kota Mekah menjadi kawasan larangan kepada orang bukan Islam. Maknanya selepas ni dah jadi larangan kepada orang Islam untuk memasuki kota Mekah. Dapat membersihkan Kaabah daripada amalan penyembahan berhala. Yang tadi itulah. Masuk dia hapuskan semua berhala. Dan ajaran Islam dapat disebarkan ke seluruh tanah Arab. Itu adalah kejayaan, kesan daripada pembukaan kota Mekah. Apa hikmah daripada pembukaan kota Mekah ni? Yang pertama, jangan langgar perjanjian. Bila dah buat perjanjian, jangan langgar. Bila langgar, ada sesuatu yang akan berlaku dan akan disusun lagi selepas itu. Yang kedua, perlu mengamalkan nilai menghormati agama orang lain. Kena hormat agama orang lain. Perlu bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Dalam tentera Islam ni, kali ni semua dengar arahan Rasulullah. Yang keempat, strategi yang baik boleh membawa kejayaan. Apa strategi Nabi tadi? Dia tak nak banyak pertumbuhan darah dalam pembukaan kota Mekah pada kali ini. Dan yang kelima, pentingnya pemimpin yang bijaksana. Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana. Al-Fatonah kan? Jadi Nabi Muhammad seorang pemimpin yang sangat bijak, sangat cekap. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni, pemimpin-pemimpin Islam perlu mencontohi perwatakan dan pribadi Nabi Muhammad SAW. Inilah kejayaan Nabi Muhammad dalam sejarah Islam, pembukaan kota Mekah. Kepentingan pembukaan kota Mekah, boleh tengok Kaabah dapat dikuasai oleh orang Islam. Sebelum ni dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Yang kedua, pengislaman Abu Sufyan dan As-Abbas dan Khalid Al-Walid mengukuhkan negara Islam. Yang keempat, pembebasan tawanan dan sikap pemaaf Rasulullah. Nampak tak? Nabi memberi keampunan kepada penduduk Mekah. Dan yang kelima, Mekah bebas daripada unsur jahiliah. Bila berlakunya pembukaan kota Mekah, maka terhapuslah segala amalan-amalan jahiliah yang berada di kota Mekah. Itulah sejarah daripada pembukaan kota Mekah. Dan yang terakhir daripada Ustazah, sebelum Ustazah nak akhiri kita punya kelas pada malam ni, untuk pembukaan kota Mekah ni, diharap semua dapat memahami apa yang kita pelajari dan ulang kaji pada malam ni daripada kisah pembukaan kota Mekah. Jom sama-sama kita nyanyikan lagu pembukaan kota Mekah supaya pelajar-pelajar senang nak ingat poin-poin penting yang ada dalam pelajaran ataupun dalam tajuk pembukaan kota Mekah ini. Lagu ni daripada kita kreditkan kepada Ustaz Farid Abdul Talib. Terima kasih kerana telah menggubah lagu tentang pembukaan kota Mekah. Itu sahaja daripada Ustazah. Apa yang ada sebarang pertanyaan, boleh tulis, boleh komen di ruangan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan lagu nasyid daripada yang bertajuk pembukaan kota Mekah. Bye. Pembukaan Mekah berlaku 8 Hijrah, bila musyrikin melanggar Hudaibiyah. Genjatan senjata selama 10 tahun di antara kedua-dua pihak. Rasulullah menjadi ketua rombongan ke Mekah 10.000 orang. Baginda arahkan dirikan kemah
Di malamnya pula nyalakan unggun api. Para musyrikin yang berada di Mekah merasa takut kemarahan muslimin. Pembukaan Mekah tiada tumpah darah, semua menerima Islam dengan terbuka. Rombongan Muhammad memasuki Mekah, lalu hancurkan 360 berhala. Baginda tawaf mengelilingi Kaabah, dan Bilal pula laungkan azan zuhur. Pembukaan Mekah berlaku 8 Hijrah, bila musyrikin melanggar Hudaibiyah. Genjatan senjata selama 10 tahun di antara kedua-dua pihak. Rasulullah menjadi ketua, rombongan ke Mekah 10.000 orang. Baginda arahkan, dirikan kemah, di malamnya pula nyalakan unggun api.